Dia tak mau ganti puasa nak bayar dengan beras tak boleh. Kalau kita memang uzur syar'i lah pun, memang tak boleh nak puasa lah. Kita asyik kecil manis, asyik puasa je kecil manis. Asyik kecil manis puasa. Contoh kan. Ada arwah mak saya dulu dia memang tak boleh puasa. Lebih pada 2 tahun lebih. Asyik puasa dia pesan, dia tak boleh lapar. Orang kecil manis. Jadi macam mana dia nak ganti? Nak ganti macam mana? Nak ganti bulan lain pun sama juga. Jadi orang ini terangkat kewajipan mereka untuk menggantikan puasa. Cukup memadai dibayar dengan fidyah. Orang yang boleh puasa dia kena ganti dulu, baru diikuti dengan fidyah. Kalau dia bayar fidyah, puasa tak. Sebab dia mampu berpuasa. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak boleh panjang sebab lapar. Jadi bila lapar ni kena sikit-sikit je. Biasa ceramah ada ayat kat depan, hari ni dia pun tak letak ayat. Jadi saya kena berhenti awal. Nak sebut apa yang pertama tadi, amalan yang tak boleh buat daripada bulan lain adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan hanya boleh buat dalam bulan Ramadan saja. Yang kita ganti itu ganti puasa, tapi bukan puasa Ramadan. Faham? Jelas. Yang pertama. Dan amalan yang kedua tak boleh buat bulan lain adalah solat tarawih. Ini yang perlu kita fahami betul-betul. Yang saya nak bawa tadi, poin kita tadi kepada rukun Islam kita. Rukun Islam pasti diikuti dengan tertib dan juga susunan. Bolehkah kita solat 5 waktu mengucap? Tak. Dia mesti mengucap. Bolehkah kita mengucap solat 5 waktu tak? Puasa tak? Bolehkah? Tak. Dia mesti diikuti dengan sunnah. Begitu juga kita nak sebut di sini antaranya tuan-tuan, tarawih. Amalan yang disebut amalan yang ketiga yang boleh dilaksanakan di dalam bulan Ramadan dan tak boleh buat bulan lain, antaranya solat sunat tarawih. Yang mana solat sunat tarawih tidak disebut di dalam rukun Islam, tetapi para ulama bersepakat mengatakan solat sunat tarawih ini antaranya hukum yang hampir-hampir wajib. Solat sunat yang digalakkan, tetapi belum lagi wajib, tetapi digalakkan. Tetapi perlu kita fahami hari ini tuan-tuan, antara wajib yang dengan yang sunat. Kalau yang wajib 5 waktu kita tinggalkan, jemaah yang wajib kita tinggalkan, yang sunat kita kalut. Contoh kan, rata-rata ibu-ibu, ayah-ayah yang ada ini pergilah masjid pelosok dunia mana. Mari tarawih penuh masjid. Mari 5 waktu macam tu lah. Nak sebut 3 sah, 4 sah. Kita kena ingat tuan-tuan, antara yang wajib yang Allah lihat. Yang Allah lihat amalan kita adalah yang wajib diutama. Kalau yang wajib kita tidak utamakan, yang sunat ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati. Sebab itu masyarakat kita hari ini beramal selalu mengikut musim. Kalau musim durian, musim manggis, itu tak apa. Memang dah jadi tradisi, kebiasaan adat Allah kata. Tetapi amal ini jangan di musim-musim. Kalau Ramadan tu biasalah, memang datang Ramadan ya, kita boleh puasa pun. Begitu juga tarawih ya. Yang kedua tadi tarawih. Asal Ramadan tu boleh tarawih. Lain Ramadan tapi nak tarawih dah. 5 waktu tu tak Ramadan boleh memang. 5 waktu tak Ramadan tu boleh kita 5 waktu. Tetapi nak disebut amal kita, amalan kita. Yang wajib kita buat seperti mana kita buat yang sunat ataupun tidak. Yang mana sunat kita boleh tunggu 20 rakaat sembahyang bersama imam. Boleh tunggu setengah jam sebelum masuk waktu. Tetapi yang wajib kita tak boleh nak buat seperti mana kita buat yang sunat. Hati-hati. Kita takut amalan kita yang sunat tidak diterima oleh Allah. Disebabkan apa? Disebabkan kita abaikan yang wajib. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu nak sebut yang kedua, amalan yang kedua. Dan amalan yang terakhir, yang ketiga yang tak boleh buat daripada bulan lain, hanya bulan Ramadan sahaja. Apa dia? Zakat fitrah.
Zakat fitrah antara zakat yang tak boleh dibayar selain bulan Ramadan. Baru-baru ni, Rejab baru-baru ni lah 2 bulan lepas ada orang telefon saya. Ustaz, saya terlupa bayar zakat fitrah tahun lepas. Bayangkan dekat setahun dah tahun lepas. Puasa tahun lepas baru ingat Rejab baru-baru ni. Astaga. Jadi macam mana kita nak buat? Orang yang terlupa bayar hutang ataupun bayar zakat fitrah, dia tak boleh bayar daripada bulan ni. Dia kena cari Ramadan. Dia kena cari Ramadan, kena bayar di bulan Ramadan. Kalau hutang tahun lepas RM7, tahun ni dia kena bayar lah. Kalau tahun ni juga RM7, ganda lah. Tahun lepas punya hutang RM7, tahun ni punya hutang, tahun ni punya zakat RM7, RM4. Itu antaranya. Nak sebut zakat fitrah tak boleh dibayar daripada bulan-bulan lain. 3 amalan ini sahaja nak disebut. Dekatlah. 3 amalan ini sahaja yang boleh diamalkan di dalam bulan Ramadan dan tak boleh dilaksanakan di bulan lain. Contoh kita lupa akad-akad takbir pagi raya tu. Allahu Akbar, sembahyang raya. Angkat-angkat takbir nak baca doa iftitah. Ya Allah, lupa nak bayar zakat fitrah. Ni. Nak bayar bila? Nak bayar lepas bayar raya lah? Tak perlu. Waktu-waktu yang diharamkan atau bukan diharamkan, waktu yang makruh bayar zakat fitrah bila? Selepas solat hari raya. Kita buat tapi Allah tak suruh. Allah tak. Memang kewajipan kita bayar zakat fitrah lepas bayar raya. Tetapi nak disebut zakat fitrah kita tu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bayar waktu tu walaupun kita lupa. Bayar tahun depan. Abang kat bini kita yang abang kalau lupa ni, kalau abang mati ni, tolong bayar hutang abang dengan Allah. Abang jangan nak lupa tuan-tuan. Kita orang paling dekat ni isteri kita. Namun suami kita. Kalau tak ada suami, cari suami. Kalau tak ada isteri, cari. Supaya hidup kita ni berteman. Ada kawan nak buat menyembah. Ada kawan nak simpan lima-lima. Takut apa hutang kita dengan manusia mungkin boleh tulis. Hutang kita dengan Allah kita tak tahu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak sebut tadi 3 amalan ini saja yang boleh dilaksanakan di dalam bulan Ramadan. Selain daripada itu, boleh belaka tuan-tuan. Macam kita buat hari ini khatam Al-Quran, tadarus Al-Quran kan. Tadarus Al-Quran ini jangan dibiasakan untuk di bulan Ramadan sahaja. Kerana ditakuti Ramadan akan cari kita di Quran, akan cari kita hanya di waktu Ramadan. Tadi khalifah kita sebut apa? Nak minta syafaat daripada Al-Quran. Nak minta Al-Quran ini jadi teman. Nak bawa kita ke mana? Nak bawa kita ke syurga. Tadi khalifah kita sebut. Khalifah kita tak pasal. Dalam doa khalifah tadi sebut apa? Ya Allah, jadikan Al-Quran ini syafaat buat kami. Jadi kalau kita ambil Al-Quran ini mengikut musim dan juga suasana, maka Al-Quran akan menemani kita saat-saat Ramadan. Kita khatam Al-Quran Ramadan, khatam Al-Quran Ramadan. Bulan lain tinggal tak lah. Jangan. Itu antaranya. Khatam Al-Quran ini bulan lain pun boleh. Tadarus bulan lain pun boleh. Tetapi nak sebut di sini antara jangan sesekali kita bermusim-musim dalam amalan di bulan Ramadan. Nak sedekah, sedekah bulan lain. Asal perah mari di bulan Ramadan. Saya dulu di pondok itu. Asal Ramadan pun timbul di perah. Di pondok. Habis Ramadan perah pun tak ada, tak kena beli. Budak-budak pondok, abang perah orang sumbang lah kan. Kami dulu di pondok kan. Tak apa pondok-pondok ni moden lah. Pondok dulu kayu je kan. Kadang-kadang tu nak sebut asal Ramadan tu dia buah bertimbun di pondok. Satu pondok tu dapat 3, 4, 5 beg. Bolehlah tahan 3, 4, 5, 6 bulan. Berat kan bukan dia simpan lama-lama. Buku orang kan. Takkan nak simpan setahun. Habislah 2, 3, 4 bulan. Senyap. Tak ada orang bayar. Tak ada lah orang yang tak berat. Nak kena belilah berat. Tu nak sebut. Berat fidyah tu nak sebut. Tu nak sebut fidyah ni. Asal bulan Ramadan dia buat fidyah. Lain tak boleh kau bayar fidyah. Boleh.
Apa masalah itu sama. Sedekah sumbangan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nak bawa bersama-sama pada hari ini dalam tausiah yang ringkas ini, antaranya nak disebut keistimewaan Ramadan. Kenapa Allah letakkan Ramadan ini mulia? Antara kemuliaan Ramadan yang Allah sebutkan, yang mana Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti mana yang disebut di dalam dalil ataupun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dengan mafhum beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan, yakni Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan membedakan antara yang hak dan juga yang batil. Inilah antara dalil daripada Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan, yang menunjukkan kepada kita mulianya Al-Quran. Mulianya Ramadan ini disebabkan Al-Quran diturunkan, yakni permulaan kehidupan manusia. Manusia ni bermula ada SOP, bermula ada panduan kehidupan untuk membedakan batil, untuk membedakan hak ataupun batil ini, yang hak ataupun yang benar ataupun tidak benar ini, antara permulaan kita berada di dalam Al-Quran. Hari ini kita beralih fasa endemik COVID-19. Setiap fasa mempunyai SOP tersendiri. SOP yang dilaksanakan oleh kerajaan dan juga pemerintah hari ini antara tidak lain dan tidak bukan untuk mengekangkan penularan wabak COVID-19. Itu antara matlamat kerajaan, tubuhkan SOP. Begitu juga Allah turunkan Al-Quran untuk menyelamatkan kita supaya dijangkiti daripada api neraka, dijangkiti daripada azab neraka. Jadi Al-Quran inilah panduan kehidupan kita. Kalau Al-Quran ini jarang-jarang kita buka, na'udzubillah. Sebab itu kata ulama, balah macam mana sekalipun, jangan pernah lupa satu hari Al-Quran. Kalau boleh khatam satu hari, satu juzuk, silakan. Kalau tak boleh satu juzuk, ambil setengah juzuk. Kalau tak boleh setengah juzuk, suku juzuk. Kalau tak boleh suku, 5 muka surat. Tak boleh 5, 3, tak boleh 3, 2, tak boleh 2, 1. Tak boleh 1,5. Tak boleh setengah, satu ayat. Tak boleh satu ayat, Alif Lam Mim. Dah teruk tak tahu. Kalau sampai tu pun tak boleh, na'udzubillah. Berat nanang orang kata. Ustaz, saya ni dulu muda-muda malas mengaji. Orang tua-tua selalu sebut pepatah, hang ni kecil-kecil tak mahu mampu. Besar-besar menyusah orang. Tak menyusah ke Ustaz Sahar? Umur 80 mari nak mengaji. Kan? Tak kata lah ibu-ibu dia ambil hati pula. Oh, pandai tak panggil sahaja. Sebab saya pengalaman mengaji puluh je tuan-tuan. Saya dengan guru saya ada seorang, saya sebutkan, pernah saya kongsikan dulu. Saya masuk pondok dulu, umur saya 12 tahun. Satu guru yang kami mengaji Al-Quran ni, satu pakcik tu umur dia 85 lebih kurang. Dia mengaji Quran sekali, untuk guru saya, dan dia seorang, dia 50-80 lebih. Oh, tak boleh baca Al-Quran lagi. Merangkak, kena tekin dengan tok guru, teriak. Dia teriak kan sebab kena tekin, kan? Dia teriak sebab apa? Dia kata, ya Allah, bodohnya. Kecil-kecil dulu tak mahu mengaji. Nampak? Kan? Tapi ibu-ibu ada hari ni yang duduk kat pondok Ustaz Sahar ni, bukan pakat tak reti mengaji, kan? Anak-anak dah tak ada lah, semua kat besar-besar ke. Suami pun tak ada, mari duduk sini ikut jumpa, kan? Kan? Pandai-pandai belaka lah ni, kan? Tersebut. Kadang-kadang duduk di rumah sunyi seorang-seorang, kan? Anak dah pakat masa belaka, jadi kita duduk rumah seorang-seorang nak pergi mengaji pun, nak start motor kereta tak pandai, main duduk senang. Rumah dekat dengan surau, hari-hari dah pengajian, kan? Alhamdulillah, kan? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang nak disebut antara panduan kehidupan kita adalah Al-Quran. Kalau kita tinggal Quran dalam satu hari, kan, kita nak mengharap syafaat daripada Al-Quran jauh sekali.
Sebab itu keistimewaan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk suluh jalan kehidupan. Jadi teman yang paling setia dunia akhirat adalah Al-Quran. Walaupun suami kita kata abang sayang dekat saya, bini pun cakap sayang pun sayang. Nak sebut itulah yang faham. Nak sebut ungkapan lisan yang disebut oleh pasangan kita sayang. Bini katanya balik, abang betul ke sayang tak sayang? Ya betul abang sayang. Baju raya pun tak pernah beli. Ya tak? Itu nak disebut. Setiap pasangan, setiap manusia apabila sebut sesuatu ungkapan indah kepada pasangan, mesti ingin satu pembuktian. Mana bukti hang kata hang sayang? Tu abang beli baju raya setahun 3, 4, 5, 6 kali. Raya 2 tahun. Raya setahun 2 kali. Raya puasa dengan raya. Nak abang sayangnya suami pada isteri ni sepanjang raya bagi. Raya Cina pun dia beli, raya Hindu pun dia beli, raya sepanjang raya. Nak sebut sayang suami lebih tak lalu. Tak sayang lagi kan sayang. Itu nak sebut kita hari ini. Cintakah kita dengan Allah? Sayangkah kita dengan Allah? Mana bukti kata Allah? Mana bukti kamu sayang dengan aku? Yang mana kalimah syahadah tadi yang disebut aku bersaksi. Bersaksi yang mana? Bersaksi inilah yang kita balikkan yang rukun yang kedua, iaitu sujud 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita balik terus rukun yang ketiga, iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang perlu kita fahami. Dalam rukun Islam kita tidak boleh melangkau rukun. Ambil yang pertama, tinggal yang kedua, ambil yang ketiga tak boleh. Macam kita sembahyang lah, sembahyang tinggal rukun, batal sembahyang. Begitu juga rukun Islam. Kita tak ambil rukun Islam yang pertama, kita ambil rukun yang kedua, tak boleh. Kita ambil yang pertama, buang yang kedua, tak sembahyang 5 waktu, sembahyang tak sembahyang 5, sembahyang 3 je tak boleh. Batal. Batal ini disebut apa dia? Tidak sempurna iman. Kita nak bawa tadi. Beza orang Islam ni, antara beza orang Islam dengan orang tidak beriman adalah berimannya, sujudnya dengan Allah. Sedangkan nak sebut Islam ni, nak beza orang Islam dengan orang tidak Islam, bezanya dengan ibadah, yakni iman kita dengan Allah. Kalau nak sebut kita Islam, kita di IC Islam, keturunan kita Islam, tetapi tak pernah sembahyang, semua macam orang kafir. Cuma beza nasab kita Islam je, itu je lebih kita. Tapi nak sebut, nak dibezakan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti adalah amal. Allah tak tengok muka Islam kan, okey masuk tak. Allah melihat amal kita, sejauh mana kita beramal sewaktu kita hidup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan, kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan, antaranya Allah turunkan Al-Quran. Sebab itu masyarakat kita hari ini sudah menjadi tradisi apabila tadarus di bulan Ramadan. Tidak ada masalah. Bukan kita nak sebut jadi masalah, tak. Mungkin bulan sebelum Ramadan kita khatam biasanya sebulan sekali. Mari Ramadan ni Allah gandakan amal, kita nak khatam 3, 4, 5 kali. Alhamdulillah. Cuma kita takut jadi bimbang hari ni tuan-tuan. Di bulan selain Ramadan tak pernah nak khatam. Main Ramadan khatam. Kan kita takut bermusim-musim dalam amal. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara keistimewaan yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang berada dalam bulan Ramadan, antaranya pintu kebaikan dibuka. Kita ni buat jahat di bulan Ramadan dengan buat jahat di sebelum bulan Ramadan. Kalau kita buat jahat sebelum bulan Ramadan, sebelum tempoh 24 jam, malaikat belum catat dosa kita. Kena ingat. Ni kata ulama. Belum cukup 24 jam kita buat dosa. Kita buat dosa belum cukup tempoh 24 jam, malaikat belum tulis lagi dalam buku. Apabila melebihi 24 jam kita tidak taubat dengan dosa kita, malaikat langsung tulis di dalam buku. Tulis pula dengan pen.
Bukan dengan pensel, dengan pen. Nak sebut. Apabila malaikat tulis dengan pen dalam buku kita, cukup 24 jam kamu buat dosa, kamu tak minta ampun dengan Allah, aku tulis. Apabila melebihi 24 jam, kalau kita minta ampun dengan Allah, mungkin dipadam dan mungkin tidak terpadam, karena tulis dengan pen. Kalau dipadam sekalipun tetap ada kesannya. Malaikat padam sebab dia dah minta ampun dah. Malaikat padam. Padam dosa kita kemungkinan besar kalau kita buat kerja sekolah, kan kita dobek dekat buku dengan pen. Kalau silap kita padam dengan marker pen ke apa, tetap ada kesan. Itulah natijah dia nak disebutkan di sini. Itu bulan sebelum Ramadan, selain Ramadan. Apabila bulan Ramadan kita lakukan kejahatan, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan, apabila telah datang bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, sedangkan pintu-pintu neraka akan ditutup dan setan dibelenggu. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ini antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh baginda. Antaranya pintu-pintu langit dibuka sepanjang Ramadan, yang mana pintu keburukan ditutup, pintu kejahatan ditutup. Antaranya apabila kita melakukan kejahatan di dalam bulan Ramadan, kita mengumpat orang, ambil hak orang, kata dekat orang, apa-apa saja kejahatan kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, antaranya pintu keburukan, pintu kejahatan tertutup sepanjang Ramadan. Malaikat tak cantik. Bila hari sebelum Ramadan, selain Ramadan 24 jam tak bertaubat, tertulis lagi. Tetapi di dalam bulan Ramadan, apabila kita buat jahat sepanjang Ramadan, tidak ditulis dosa kita. Nampak? Beza tu. Apabila selesai Ramadan, masuk Syawal, lalu malaikat akan tulis dosa-dosa kita di dalam bulan Ramadan, yang mana kita tidak minta ampun dengan Allah. Lalu bulan Ramadan ini antara kesempatan pintu kebaikan dibuka. Jangan cari jahat orang kata, buat kebaikan. Kalau terpaksa, bukan terpaksa, kadang-kadang tersilap buat jahat, terkata dekat orang, mengumpat yang tak kena, ambil hak orang, itu antara. Ambil hak dia kena faham. Kadang-kadang ada orang, ustaz, mari jumpa saya, ustaz, saya nak mengadu dekat ustaz. Suami saya diambil hak daripada ada, itu kan. Nak sebut kena faham ibu-ibu. Sahaja ni banyak isu orang kahwin. Bolehkah seorang isteri mengatakan, suami saya diambil oleh orang, kan? Hak saya diambil, dirampas oleh isteri nombor 2, contoh kan. Kena faham. Ustaz aja kalau cerita bab poligami, ibu-ibu marah selalu lah. Nak sebut di sini hak bagi seorang lelaki itu ada 4. Dan hak bagi seorang isteri itu ada 1. Itu antara fitrah, yang boleh, yang tak boleh kita ubah, takdir. Yang mana selalu kita sebut, ustaz-ustaz sebut kesetiaan lelaki pada 4 wanita. Ya tak? Jangan kita pernah mengharap kesetiaan suami pada kita semata-mata. Belum cukup. Kerana dah tertulis kesetiaan lelaki itu pada 4 wanita, dan kesetiaan isteri itu pada 1 suami. Pendekkan cerita, lagi cerita bab tajuk lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nak disebutkan di sini antara pintu kebaikan tadi. Jadi kesempatan kehidupan kita apabila berada dalam bulan Ramadan, carilah peluang untuk sentiasa mendapat rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam hadis lain yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, antara baginda sebutkan kepada umatnya, celakalah seseorang ia memasuki bulan Ramadan kemudian melaluinya sedangkan dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antara baginda celakakan kepada orang-orang yang masuk bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Tak kira lah siapa pun, orang kafir apatah lagi kafir, Allah pilih orang kafir untuk berada dalam bulan Ramadan. Allah nak bagi rahmat. Nak tengok dia ni beriman ataupun tidak, aku akan jemput dia untuk berada dalam bulan yang cukup mulia.
lalu dia tidak beriman dengan aku, tak celakanya Ramadan kepada orang tersebut. Begitu juga orang Islam. Dia ni Islam, masuk Ramadan, jahatnya sama dia. Jahatnya sama, dia suka dia mengumpat, dia katakan orang ambil hak orang dan sebagainya. Masuk Ramadan berlalu pergi, dosanya masih tidak diampuni oleh Allah. Maka golongan ini juga yang baginda sebut celakalah seseorang itu apabila masuk Ramadan lalu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup banyak amalan kita boleh dilaksanakan dalam bulan Ramadan. Salah satu kelebihan kita berada dalam bulan Ramadan ini, kita beramallah apa jua sekalipun digandakan amal. Kita tidur, ibu-ibu tidur kan? Ibu-ibu tidur di pondok, tidur ya, tetap dapat pahala. Beza kita tidur waktu lain, beza kita tidur di bulan lain tak dapat pahala. Tetapi apabila kita tidur di dalam bulan Ramadan, Allah tetap bagi pahala kepada kita. Beza tuan-tuan, bulan lain kita tidur pil minyak macam mana pun tak dapat pahala. Tetapi di bulan puasa, kita buat apa saja pun dapat pahala ibadah. Cuma jangan tidur lepas subuh sampai ke asar. Itu bukan pahala ibadah, pahala haram jannah. Kena ingat. Ustaz, saya nak ambil pahala ibadah. Ustaz kata kalau tidur dapat pahala ibadah, dia pun tidur. Dia kata kalau tidur sikit dapat pahala sikit. Dia pun hendak daripada lepas subuh sampai lepas tak baru dia alhamdulillah, dia kata dapat pahala ibadah banyak semua. Aku ambil pergi seajian, dia kata. Ini bukan pahala ibadah, haram jannah. Itu nak. Banyak amalan yang kita buat. Kita buat baik, kita dapat baik. Kita buat buruk, dapat buruk. Jadi cukup memadai tausiah ringkas pada hari ini. Itu baru mukadimah tuan-tuan. Seajian biasa mengajar, sejam tu baru mukadimah. Masuk jam yang kedua baru isi. Jadi disebabkan waktu pun dah nak masuk, awal ni awal. Kalau seajian pun tak tahan lah, sakit tekak. Jarang saya pergi buat pun kuliah lepas lepas tarawih ni. Bila kuliah waktu berpuasa ni, dia lain sikit. Asyik jalan dia sebut, kan. Selalu anak-anak murid yang kerja, laki ramai. Okay, malam hari ni perempuan ramai takut, risau, kan. Biasa ni pelamin yang kedua saya duduk. Pelamin pertama masa isteri pertama. Isteri pertama lah, anak melalui keempat. Ni pelamin yang kedua saya duduk tepi seorang. Itu yang jadi bimbang saya. Jadi cukuplah di situ. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah berkati majlis ilmu kita hari ini, dan Allah memberkati amalan kita hari ini, insya-Allah. Saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersilap bicara, terkata yang tak kena. Satu pantun yang saya nak tinggalkan pada tuan-tuan, antaranya tanam laguna tumbuh kelapa, terbit bunga pucuknya mati. Budi ibu-ibu, ayah-ayah tidak pernah saya lupa, sudah terpaku di dalam hati. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunlah dosa isteri dan juga anak-anak kami ya Allah. Ampunlah dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah pengajian kami pada hari ini ya Allah. Berkatilah perhimpunan kami pada hari ini ya Allah. Berkatilah amal kami hari ini ya Allah. Berkatilah umur kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam keadaan beriman ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan beriman ya Allah. Jauhkanlah kami daripada siksa kubur. Jauhkanlah kami daripada siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Sekiranya ada amal kebaikan kami pada hari ini ya Allah, Engkau hadiahkanlah kepada ibu dan ayah yang telah meninggalkan kami, ibu yang telah melahirkan kami, ibu yang telah mengalir susunya ke badan kami, ibu dan ayah yang menjaga kami, ibu dan ayah yang beri pakaian kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Macam tak buku ya? Ini dia orang buku ya. Macam tak? Orang yang berat. Ha? Terima kasih kepada Fadil Ustaz Azian atas kesetujuan beliau untuk akhir berketang ni, dan nenek jemput pun dari Pak Adi. Terima kasih banyak. Jadi kita kat sini buka puasa makan kurma dengan air. Jadi selepas kita solat maghrib tu, baru kita turun untuk makan nasi. Jadi insyaAllah kita akan edarkan kurma dan juga mineral. Itu kita solat dulu, barulah kita turun makan.